MINT adalah sebuah institusi penyelidikan kebangsaan yang menjalankan aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. MINT dikenali sebagai Malaysian Institute for Nuclear Technology Research. Teras perkhidmatan MINT adalah penyelidikan, pembangunan, sokongan korporat dan pengkomersialan teknologi. Untuk tujuan tersebut, MINT telah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan peralatan dan infrastruktur untuk menjalankan segala aktivitinya. MINT terletak di dua kompleks utama iaitu Kompleks MINT Bangi dan Kompleks MINT Jalan Dengkil yang dikenali sebagai MINT Tech Park. Keluasan Kompleks MINT di Bangi ialah seluas kira-kira 66 ekar dan Kompleks MINT Jalan Dengkil ialah seluas kira-kira 206 ekar. MINT turut disokong oleh kumpulan kaki tangan profesional dan sokongan yang terlatih dalam bidang masing-masing dan juga makmal penyelidikan. Sehingga kini, MINT telah berkhidmat kepada pelanggan korporat termasuklah hospital kerajaan dan swasta serta pelbagai firma yang lain. Malaysia mempergiatkan perkembangan dalam bidang penyelidikan nuklear pada tahun 1979 apabila negara memperoleh sebuah reaktor nuklear penyelidikan yang pertama, Triga Mark II. Reaktor yang mempunyai kuasa 1 megawatt ini dinamakan sebagai Reaktor Triga Puspati RTP. Ianya telah mencapai tahap kegentingan dan ditauliahkan di Kompleks MINT Bangi pada 28 Jun 1982. Selain itu, terdapat kemudahan-kemudahan lain berkaitan aplikasi RTP telah dibangunkan untuk penyelidikan dan perkhidmatan saintifik. Ini termasuk kemudahan Small Angle Neutron Scattering atau SANS, Neutron Radiography NR, Neutron Activation Analysis NAA dan kemudahan pengeluaran isotop. Pembinaan kemudahan SANS, Small Angle Neutron Scattering Spectrometer telah bermula pada tahun 1989 dan ianya siap dibina pada penghujung tahun 1994. Tujuan utama kemudahan ini dibangunkan adalah untuk membantu para saintis dan jurutera bahan khususnya di Malaysia mendapatkan sampel atau probe daripada kajian bahan yang dilakukan. Makmal kimia analisis di bahagian teknologi industri telah diwujudkan untuk memenuhi keperluan analisis kimia di MINT dalam menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan, pengawasan serta perkhidmatan yang memerlukan kepada ketetapan dan kejiduan yang tinggi. Untuk itu, makmal analisis kimia ini telah dilengkapkan dengan peralatan moden dan canggih serta berkeupayaan tinggi. Makmal kimia analisis ini bermula dengan pentauliahan sistem analisis pengaktifan neutron, Neutron Activation Analysis, yang merupakan suatu teknik nuklear untuk kegunaan analisis unsur-unsur. Makmal analisis ini berkebolehan menjalankan pelbagai jenis analisis inorganik dan organik. Lodge Rawatan Sisa Radioaktif MINT ditubuhkan khusus untuk memberikan perkhidmatan menguruskan sisa radioaktif di Malaysia. Kaki tangannya adalah dilatih khusus dan kemudahan dan peralatan khas disediakan untuk melaksanakan perkhidmatan tersebut. Loji Rawatan Sisa Radioaktif mempunyai kemudahan-kemudahan berikut untuk menguruskan sisa radioaktif, iaitu Loji Rawatan Sisa Aqueous paras rendah melalui proses pengumpulan menggunakan alum, abu soda dan pembantu penggumpal, tempat menyimpan sisa pepejal dan sisa cecar organik, bobi pakaian tercemar radioaktif, makmal analisis dan penyelidikan sisa. Untuk meningkatkan kemampuan pengurusan sisa radioaktif, loji ini dilengkapkan dengan kemudahan seperti kemudahan niat cemar, alat tercemar radioaktif dan mesin pemampat untuk mengurangkan isi padu sisa. Makmal ini ditubuhkan untuk mengendalikan pengeluaran dan pengagihan radioisotop, radiofarmaceutical dan kit-kit radiocerakinan imun. Makmal ini terdiri daripada 3 makmal iaitu makmal pengeluaran, makmal penyelidikan dan pembangunan, yang mana salah satu daripada makmal tersebut ialah makmal penyediaan kit dan makmal kawalan mutu.
Di makmal pengeluaran, pemprosesan menjana sodium pertechnetate TC99M dijalankan. Manakala bilik bersih dan freeze dryers di makmal penyediaan kit digunakan dalam penyediaan kit-kit radiopharmaceutical secara niah kuman. Untuk menjamin mutu radioisotop yang dikeluarkan, makmal kawalan mutu yang dilengkapi dengan pelbagai alatan seperti penganalisis pembilang saluran, pembilang gamma otomatik dan peralatan ujian suci kuman digunakan secara optimum. Satu lagi kemudahan yang terdapat di Mint ialah Plant Assessment Technology. Unit ini berada di bawah bahagian teknologi industri di Mint. Di sini, pelbagai bentuk perkhidmatan diberikan kepada pelanggan khusus di dalam bidang industri. Salah satu perkhidmatan utama yang diberikan oleh unit ini ialah cold scan, column scanning atau gamma scanning. Cold scan merupakan satu teknik atau kaedah tanpa musnah yang menggunakan sinar gamma untuk tujuan column scanning yang lazimnya melibatkan industri lebih minyak negara. Kaedah ini lebih praktikal, menjimatkan kos, cepat dan berkesan. NDT, Non-Destructive Testing atau dikenali sebagai ujian tanpa musnah, boleh didefinisikan sebagai pengujian bahan-bahan yang diuji. Di makmal NDT ini, penyelidikan mempertingkatkan mutu pengujian dan ketepatannya turut dijalankan. Antara kelebihan kaedah NDT ialah ujian boleh dilakukan secara langsung terhadap barang-barang keluaran dan tidak menyebabkan kerugian akibat dari pemusnahan barang-barang kecuali jika ianya terbukti mengandungi kecacatan. Pengujian boleh dilakukan terhadap 100% barang keluaran dan boleh juga terhadap beberapa contoh barangan. Dapat mengukur secara langsung kesan-kesan tokokan kumulatif pada struktur-struktur akibat dari penggunaannya di dalam perkhidmatan. Loji Pemvulkanan Latex atau Remitex telah memulakan operasinya pada tahun 1996. Di Loji Remitex, proses dilakukan pada suhu bilik dan tiada tambahan sulfur dalam penghasilan barangan seperti sarung tangan, balon, kateter dan benang latex. Proses ini lebih mudah dan menjimatkan tenaga berbanding kaedah konvensional. Proses sinaran ini juga mengurangkan penggunaan bahan-bahan kimia dan toksik dan susu getah tervulkan toksik dan susu getah tervulkan. Produk-produk dari Remitex juga mempunyai tempoh penyimpanan yang lebih lama. Loji Sterifeed dibangunkan bagi memproses tangkai kelapa kosong kelapa sawit atau TKKS kepada makanan ternakan lembu pedaging. Kemudahan ini terdiri daripada satu sistem kendalian yang mengandungi peralatan pengangkutan dan pemprosesan TKKS. Setiap peralatan khusus bagi setiap peringkat pemprosesan. Dalam proses keseluruhannya, TKKS yang telah dirawat dimasukkan ke dalam botol dan dipasturkan. Berikutannya, sabut TKKS tersebut dihadamkan oleh cendawan kepada makanan ternakan diberikan nama Sterifeed. Mint mula membangunkan penggunaan sinaran bagi pemprosesan pelbagai produk semenjak tahun 1989 lagi. Loji Sinagama di Mint merupakan satu-satunya kemudahan kerajaan yang memberi khidmat penyinaran secara komersial. Loji ini juga merupakan kemudahan dari sektor awam pertama yang menerima ISO 9001-2000 pada tahun 2002. Antara fungsi loji ini ialah pengawetan makanan dengan sinaran adalah salah satu cara yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah kerosakan hasil makanan yang disimpan. Produk-produk perubatan pakai buang seperti picagari plastik, jarum, sarung tangan, sutur, pisau pembedahan dan tiup perubatan amat sesuai disterilisasi dengan sinar gamma. Sinaran gamma membasmi bakteria dan mengurangkan bioburden bahan-bahan yang perlu suci kuman dengan kecekapan dan keberkesanan yang lebih tinggi daripada bahan kimia dan haba.
Mint telah membangunkan sebuah makmal standar dosimetri sekunder atau SSDL yang mula memberikan perkhidmatan dosimetri kaki tangan dan kawasan sejak tahun 1985. Perkhidmatan ini bertujuan untuk memantau aspek keselamatan sinaran di tempat kerja dan mengukur dos sinaran pekerja-pekerja dalam tugasan yang terlibat dengan punca sinaran mengion seperti sinar X dan sinaran radioaktif yang lain. Ini adalah salah satu peraturan perlindungan sinaran atau Standard Keselamatan Asas 1988 yang dikeluarkan di bawah Akta Perlisenan Tenaga Atom 1984. Melalui perkhidmatan ini, Mint membekalkan alat dosimetri kaki tangan kepada semua pengguna setiap hujung bulan untuk diproses dan diukur dosnya. Pengguna akan menerima laporan penilaian dos bulanan daripada Mint. Antara peralatan yang digunakan untuk tujuan tersebut ialah lencana filem dan dosimetri pendar kilau terma atau cincin TLD, Thermoluminescent Dosimeter. Logi Alurtron adalah sebuah logi pemprosesan sinaran menggunakan alur elektron. Objektif logi ini ialah memperkenalkan teknologi pemprosesan radiasi menggunakan elektron beam machine (EBM) di Mint. Logi Alurtron dilengkapi dengan dua mesin alur elektron, iaitu satu unit yang bertenaga tinggi 3.0 MeV atau EPS 3000 dan satu unit yang bertenaga rendah 200 kV Curatron. EPS 3000 digunakan untuk pelbagai tujuan penyelidikan dan pensterilan termasuk taut silang plastik, rawatan flu gas dan sterilisasi produk berasaskan perubatan seperti sarung tangan perubatan, picagare plastik, pisau pembedahan dan lain-lain. Ia juga digunakan untuk sterilisasi pembungkusan makanan dan minuman. Curatron yang bertenaga rendah pula digunakan untuk rawatan permukaan bagi pelbagai produk berasaskan kayu, plastik dan keludi. Secara amnya, teknologi mutagenesis dan kultur tisu telah diketahui dengan meluas. Walaupun penggunaan teknologi ini di Malaysia masih terhad, ramai yang berminat untuk menggunakan teknologi ini untuk menambah nilai produk-produk mereka. Di Makmal Flora Vitro, kerja-kerja menghasilkan kultur tisu giat dijalankan untuk menghasilkan baka-baka baru yang lebih rintang penyakit dan bermanfaat. Laman Flora Mint pula memberikan perkhidmatan berikut: pembekalan anak benih kultur tisu, penyinaran sampel tanaman, kerjasama penyelidikan. Di antara hasil mutasi yang berjaya dihasilkan oleh Mint ialah bunga raya Siti Hasmah Red Shine dan bunga raya Siti Hasmah Pink Beauty, Silver Lady dan kacang Arachis Hypogaya Madjan. Teknologi nuklear yang sering disalahartikan terbukti dapat memberikan pelbagai manfaat untuk kesejahteraan hidup manusia. Dengan pengetahuan, kepakaran serta peralatan-peralatan yang terdapat di Mint, Malaysia kini mampu berdiri gagah di persada nuklear antarabangsa setanding dengan negara-negara maju dalam menjalankan penyelidikan-penyelidikan nuklear untuk kesejahteraan sejagat.